Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan masuk bab 10 iaitu pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Subtopik 10.1 jenis sistem peredaran. Perkara yang pertama kita akan tengok dalam bab 10 ini adalah keperluan sistem pengangkutan dalam organisma multisel kompleks. Jadi setiap sel hidup memerlukan bahan keperluan seperti oksigen dan nutrien dan menyingkirkan bahan buangan sel seperti karbon dioksida dan bahan kumur bernitrogen seperti urea. Okey, jadi setiap sel hidup memerlukan bahan keperluan sel dan menyingkirkan bahan buangan sel. Jadi kita tengok ada kat sini dicakap pasal organisma unisel dan organisma multisel, tapi penekanan kita adalah pada organisma multisel. Walau bagaimanapun kita perlu mengimbas kembali sedikit mengenai dengan organisma unisel ini supaya kita dapat membezakan antara cara untuk organisma unisel ini memperoleh bahan keperluan dan menyingkirkan bahan buangan. Apakah perbezaan dia antara organisma unisel dengan multisel? Jadi kita tengok organisma unisel terlebih dahulu. Kita ambil contoh ameba. Jadi ameba memperoleh bahan keperluan dan menyingkirkan bahan buangan ke persekitaran luar secara resapan ringkas, okey, melalui membran plasma. Nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu adalah besar. Oleh itu, ameba tidak memerlukan satu sistem pengangkutan yang khusus seperti yang diperlukan oleh organisma multisel untuk mengangkut bahan masuk dan keluar sel. Okey, manakala organisma multisel pula bersaiz besar. Oleh itu, pertukaran bahan tidak boleh secara resapan kerana nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu adalah kecil. Jadi perbezaannya adalah jumlah luas permukaan kepada isi padu. Organisma unisel besar manakala organisma multisel adalah kecil sahaja jumlah luas permukaan kepada isi padunya. Sel bagi organisma multisel yang kecil terletak jauh ke dalam badan. Keadaan ini menyukarkan pertukaran bahan berlaku secara resapan di antara sel badan dengan persekitaran. Jadi bagi mengatasi masalah yang ada dekat dalam organisma multisel ni, organisma multisel telah mempunyai satu pengangkutan dalaman yang dikenali sebagai sistem peredaran darah yang akan diberikan penerangannya dalam subtopik 10.1 ini. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada jenis sistem peredaran dalam organisma multisel yang terbahagi kepada dua, iaitu sistem peredaran terbuka dan juga sistem peredaran tertutup. Okey, kita tengok dalam sistem peredaran terbuka terdapat hemolimfa. Apakah itu hemolimfa? Hemolimfa ialah cecair bernutrien yang terdapat dalam kebanyakan invertebrata. Jadi hemolimfa yang merupakan cecair bernutrien ini akan mengalir masuk terus ke dalam hemoselem. Hemoselem tu ialah rongga badan dan membasahi sel-sel yang ada dekat dalam hemoselem ni. Jadi kalau kita tengok dekat rajah dekat bawah ni, kita nampak ada salur hemolimfa di situ. Jadi hemolimfa tu akan mengalir masuk ke dalam hemoselem melalui salur hemolimfa ini. Dia akan memasuki hemoselem melalui salur ini dan masuk bertemu dengan sel-sel yang ada. Okey, bila dia dah jumpa hemoselem, dia jumpa dengan sel ni semua, dia akan membasahi sel-sel yang ada dekat sini. Jadilah sel-sel ini dibasahi oleh hemolimfa, iaitu cecair bernutrien. Okey, kalau kita tengok pula dekat sistem peredaran tertutup, okey, darah sentiasa terkandung dalam salur darah tertutup dan berterusan dan diedarkan ke seluruh badan. Pertukaran bahan berlaku merentasi dinding kapilari darah. Okey, kalau kita tengok kat darjah ni pula, okey, dekat sini ada salur darah. Okey, ada salur darah. Jadi dikata kat situ sentiasa terkandung kan, darah sentiasa terkandung dalam salur darah tu. Jadi darah sentiasa terkandung kat dalam ni. Okey, darah kat dalam ni dia akan mengedarkan darah-darah ni ke seluruh badan. Dia akan mengedarkan ke seluruh badan.
Jadi dia mengedarkan. Okey. Okey. Pertukaran lepas tu dekat dalam sistem peredaran tertutup ni pula ada pertukaran bahan berlaku merentasi kapilari darah. Jadi kita nampak kat sini ada sel-sel yang ada kat dalam, ada yang dekat luar, okey. Yang dekat maksudnya dia tengah melakukan pertukaran bahan. Okey, pertukaran bahan lah. Jadi kat sini nampaklah ada kapilari darah kan, dia merentasi. Ada yang kat luar, ada yang kat dalam sebab dia merentasi untuk melakukan pertukaran. Okey, sekarang kita tengok kepada sistem peredaran dalam organisma. Organisma pertama adalah serangga yang menggunakan sistem peredaran terbuka yang mempunyai hemoselem dan juga hemolimfa. Jadi kita tengok dulu kat sini dia cakap satu atau lebih jantung mengepam hemolimfa melalui salur darah ke dalam hemoselem apabila jantung mengecut. Hemolimfa mengalir keluar dari jantung ke hemoselem apabila jantung mengecut. Di hemoselem, pertukaran bahan berlaku secara resapan antara hemolimfa dan sel badan. Apabila jantung mengendur, hemolimfa memasuki sistem peredaran darah semula melalui ostium pada salur jantung. Okey, kalau kita tengok dekat rajah ni, ada jantung serangga ni. Okey, ada jantung serangga ni. Okey, kalau serangga ni punya jantung mengecut, hemolimfa dekat dalam jantung ni akan keluar untuk bergerak melalui ke hemoselem. Okey, kalau dia mengecut je, hemolimfa akan keluar dan pergi ke hemoselem. Dan bila ada dekat hemoselem ni nanti, hemolimfa akan bertemu dengan sel dan dekat situ akan berlakunya resapan. Berlakunya resapan untuk membuat pertukaran bahan. Okey, dan setelah dia membuat pertukaran bahan dekat situ, apabila mengendurnya kembali jantung ini, hemolimfa ni akan kembali ke sistem peredaran darah melalui ostium. Okey, kat sini ada ostium. Ostium ni ada dekat salur jantung. Kan? Ostium ni ada dekat salur jantung serangga ni. Jadi apabila dah mengendur je jantung ni, hemolimfa akan keluar dan terus masuk ke ostium untuk pergi ke sistem peredaran darah dia balik. Organisma kedua ialah ikan, iaitu menggunakan sistem peredaran tertutup dan tunggal. Okey, jantung ikan terdiri daripada dua ruang yang terpisah iaitu atrium dan ventricle. Okey, kalau kita tengok dekat gambar ikan sebelah ni, ada jantung dia dekat sini dan kat sini ada atrium dan juga ventricle. Okey. Darah terdioksigen memasuki atrium dan kemudian ventricle. Jadi darah terdioksigen nampak kat sini ada darah terdioksigen yang warna biru ni. Dia akan masuk ke dalam atrium terlebih dahulu, kemudian baru dia masuk ke dalam ventricle. Kemudian ventricle mengempam darah ke kapilari insang di mana pertukaran gas berlaku. Jadi kita tengok pula gambar kat bawah ni, daripada ventricle tu dia pergi ke kapilari insang dekat sini. Okey, dekat sini ada kapilari insang dan dekat kapilari insang ni pertukaran gas antara gas terdioksigen dan juga gas beroksigen pertukarannya berlaku di sini. Jadi selepas itu kapilari insang mengalirkan darah ke dalam salur darah yang mengangkut darah beroksigen ke kapilari sistemik. Jadi lepas tu kapilari insang ni mengalirkan darah beroksigen sahaja ke kapilari sistemik di sini. Kapilari sistemik di sini. Okey, kemudian di kapilari sistemik dalam tisu badan, oksigen meresap ke dalam tisu sementara karbon dioksida meresap keluar dari tisu ke kapilari. Okey, disebabkan itulah yang keluar ini adalah darah terdioksigen kembali. Okey, dia dah buat sebab oksigen dah meresap dalam tisu, so tinggal karbon dioksida saja. Dan karbon dioksida akan keluar melalui ke jantung semula. Dia akan kembali ke jantung di sini. Okey, jadi dekat sini mengalirnya darah terdioksigen. Jadi darah terdioksigen adalah yang berwarna biru ini dan darah beroksigen adalah yang berwarna merah di atas ini. Dan ia menyebabkan dalam proses ni dia merupakan satu kitaran yang lengkap. Kalau kita tengok lengkap, tak ada putus apa pun, memang lengkap. Dan tetapi dia menggunakan hanya satu hala sahaja. Kalau kita perhatikan, dia hanya menggunakan satu hala sahaja darah ini mengalir. Dia tidak mengalir dalam dua hala tapi dalam satu hala. Dan apabila dia mengalir dalam satu hala ini,
menyebabkan ianya dikenali sebagai sistem peredaran tertutup dan tunggal. Okey, seterusnya kita tengok kepada organisma multisel ketiga iaitu amfibia yang menggunakan sistem peredaran darah tertutup ganda 2 dan tidak lengkap. Kenapa dinamakan ganda 2 dan tidak lengkap? Okey, kita akan bincangkan benda ni sekejap lagi. Tapi kita tengok dulu. Jantung amfibia terdiri daripada 3 ruang dengan 2 atrium dan 1 ventrikel. Darah mengalir dalam 2 peredaran iaitu peredaran pulmokutaneus dan peredaran sistemik. Okey, jadi kita tengok dulu apa yang dikatakan tu betul ke tidak. Betul ke ada 3 ruang dekat dalam jantung amfibia ni dengan mempunyai 2 atrium dan 1 ventrikel. Jadi kita tengok dekat sini. Okey, dekat sini ada 1 atrium yang dinamakan atrium kanan. Dan dekat sini pula ada lagi 1 atrium yang dinamakan atrium kiri. Okey, dekat bawah ni pula ada ventrikel. Jadi betul lah yang dikatakan ada 3 ruang dekat dalam jantung amfibia. Okey, kita bacakan seterusnya. Peredaran pulmokutaneus mengangkut darah terdioksigen ke peparu dan kulit untuk pertukaran gas. Peredaran sistemik mengangkut darah beroksigen ke tisu badan dan mengembalikan darah terdioksigen ke atrium kanan melalui vena. Darah dari kedua-dua atrium masuk ke dalam 1 ventrikel. Darah beroksigen bercampur dengan darah terdioksigen di dalam ventrikel. Ventrikel kemudiannya mengepam darah melalui peredaran pulmokutaneus dan peredaran sistemik. Darah ini mengandungi tahap oksigen yang rendah tetapi mencukupi untuk memenuhi keperluan sel amfibia. Jadi kita bincangkan balik apa yang diperkatakan sebentar tadi. Okey, yang pertamanya dikatakan darah terdioksigen dari badan diangkut ke atrium kanan. So kita tengok dekat sini darah terdioksigen. Okey, yang warna biru adalah darah terdioksigen. Okey, darah terdioksigen ini adalah dari badan dia pergi ke atrium kanan. Okey, dia memasuki atrium kanan dan duduk di sini. Okey, dia duduk dekat dalam atrium kanan. Lepas tu ada pula darah beroksigen. Yang kat sini adalah darah beroksigen daripada kulit dan peparu. Dan dia akan mengalir pergi ke atrium belah kiri pula. Okey, dia dah pergi belah kiri. Lepas tu darah daripada beroksigen dan juga darah daripada darah beroksigen dan juga darah terdioksigen ni dia akan bercampur dekat ventrikel. Okey, dia dah mengalir, tiba-tiba dia campur dekat dalam ventrikel ni. Lepas tu apa yang ventrikel ni buat adalah ventrikel ni bertindak untuk mengepam darah melalui peredaran pulmokutaneus. So daripada ventrikel ni dia akan mengepam darah ke laluan ini adalah peredaran pulmokutaneus lah, pergi ke kulit dan peparu. Inilah yang dinamakan pulmokutaneus. Dan pula satu lagi dia bertindak pergi ke badan melalui peredaran sistemik. Dekat sinilah yang dinamakan peredaran sistemik. Okey. Kenapa? Okey, kita berbalik kepada persoalan kita yang pertama sekali kita tanya, ganda 2 dan juga tidak lengkap. Kenapa? Sebab kalau kita tengok ikan tadi, jalannya adalah sehala sahaja. Tetapi kalau kita tengok kan dekat amfibia ni, dia ada 2 peredaran. Bila 2 peredaran, maksudnya dia ada 2 hala menyebabkan dinamakan ganda 2. Kalau tidak lengkap pula, kenapa? Sebab darah beroksigen dan darah terdioksigen tadi bercampur dekat satu tempat yang sama iaitu ventrikel. Itulah sebabnya kenapa dinamakan dia sistem peredaran darah tertutup, ganda 2 dan tidak lengkap. Kita beralih kepada organisma multisel yang terakhir iaitu manusia yang menggunakan sistem peredaran darah tertutup, ganda 2 dan lengkap. Okey, kata kat sini manusia mengandungi 4 ruang jantung iaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Okey, kita cek dulu dekat gambar raja sebelah ni, cukup tak 2 ventrikel dan 2 atrium yang dikatakan? Okey, kat sini ada 1 ventrikel kanan. Dan dekat sini ada lagi 1 ventrikel kiri. Okey, cukup. Satu lagi ada atrium dekat kanan dekat sini. Dan satu lagi atrium kiri dekat bahagian sini. Okey, cukup. Ada 4 ruang jantung dalam manusia. Okey, seterusnya.
Dikata kat sini, darah beroksigen dan darah terdioksigen tidak bercampur. Okey, kita tengok darah terdioksigen yang berwarna biru dan darah beroksigen yang berwarna merah. Adakah kedua-dua darah ini bercampur? Tidak sama sekali. Manusia mempunyai sistem peredaran pulmonari dan sistem peredaran sistemik. Okey, yang atas, yang bahagian atas ini dinamakan sistem peredaran pulmonari dan yang bawah ini adalah dinamakan sistem peredaran sistemik. Okey, dalam sistem peredaran pulmonari, darah terdioksigen dalam ventrikel kanan. Okey, kita cari ventrikel kanan kat sini. Okey, dikata darah terdioksigen dalam ventrikel kanan, okey. Dipam ke dalam arteri pulmonari ke paru. Okey, so dekat sini dia dipam melalui arteri pulmonari pergi ke paru-paru. Okey, kat sini. So dekat sinilah dia pergi. Okey. Dan darah beroksigen. Okey, darah beroksigen pula yang kat sini kan. Dia pergi beroksigen dari paru-paru kembali ke atrium kiri. Okey, dia masuk sini. Okey, dia masuk. Okey, dah jumpa dengan atrium kiri. Okey, seterusnya dalam sistem peredaran sistemik pula, yang bahagian bawah ni dikata darah dipam dari jantung. Okey, jantung kat sini ke bahagian badan yang lain kecuali peparu, sebab peparu dah dipam tadi, darah dah dipam ke peparu tadi. So yang lagi satu ni adalah ke bahagian lain kecuali jantung. So kita gerak ke sini dan bertemu dengan bahagian lain. Okey, seterusnya dia kata darah mengalir ke jantung. Darah dipam dari jantung ke bahagian badan yang lain kecuali peparu dan diangkut kembali ke jantung. Dan darah terdioksigen ini diangkut balik, masuk balik ke dalam jantung. So, inilah yang dikatakan sebagai sistem peredaran darah manusia. Okey, darah mengalir melalui jantung sebanyak 2 kali dalam satu kitaran lengkap. Okey, ini adalah satu kitaran lengkap dan darah mengalir 2 kali. Bukan sekali yang macam ikan, tapi 2 kali. Sebab itu dinamakan sistem peredaran darah tertutup, ganda 2 dan lengkap. Okey. Untuk seterusnya kita tengok persamaan dan perbezaan antara sistem peredaran dalam organisma multisel. Okey, pertama kita tengok persamaan dulu. Sistem peredaran terdapat dalam semua organisma multisel. Yang kedua, mempunyai jantung untuk mengepam darah atau hemolimfa. Sepanjang kita berbincang tadi, semua organisma mempunyai jantung. Dan yang ketiga, mengangkut nutrien dan bahan buangan. Dan yang keempat, injap pada jantung memastikan pengaliran darah sehala. Okey, itu persamaan. Seterusnya kita tengok kepada perbezaan antara organisma serangga, ikan, amfibia dan juga manusia. Kita tengok yang pertama, jenis sistem peredaran. Serangga menggunakan sistem peredaran terbuka, manakala ikan, amfibia dan manusia, ketiga-tiga organisma ini menggunakan tertutup kecuali serangga yang menggunakan sistem peredaran terbuka. Okey, kita tengok pula serangga sebab dia terbuka, jadi dia tak ada cakaplah tunggal ke ganda 2. Kalau kita tengok ikan, ikan tunggal. Tapi amfibia dengan manusia adalah ganda 2. Bilangan ruangan jantung. Okey, serangga mempunyai banyak segmen ruang. Tapi kalau ikan ada 2, amfibia ada 3 dan manusia ada 4. Okey, kalau kita tengok bilangan atrium, okey, sebab serangga ada banyak segmen ruang, so dia tak ada. Jadi ikan ada 1 atrium, amfibia ada 2 atrium dan manusia juga ada 2 atrium. Bilangan ventrikel, ikan dan amfibia mempunyai 1 ventrikel sahaja, manakala manusia mempunyai 2 ventrikel. Pengasingan darah beroksigen dan darah terdioksigen. Serangga dan ikan tidak ada, tapi amfibia tidak lengkap, manusia pula lengkap. Itulah persamaan dan perbezaan antara organisma multisel.
Okey, ini pula adalah latihan uji minda 2 yang terdapat dalam buku Bioskor muka surat 178. Soalan yang diberikan adalah rajah menunjukkan sistem peredaran darah dalam organisma P dan organisma Q. Jadi di sebelah kiri ini adalah organisma P dan di sebelah kanan adalah organisma Q. Jadi ditanya kat sini, berdasarkan rajah di atas, berikan satu contoh organisma P dan Q. Kalau kita tengok peredaran yang ni, nampak ini adalah ikan untuk organisma P. Dan kalau kita tengok dekat organisma Q, jelas nampak dekat sini ialah manusia. Seterusnya, soalan yang diberikan adalah huraikan persamaan dan perbezaan antara sistem peredaran darah dalam organisma P dan Q. Okey, persamaan dia, kedua-dua organisma mempunyai sistem peredaran darah yang tertutup. Darah mengalir dalam satu arah, mempunyai jantung yang mengepam darah ke sel-sel badan. Kedua-dua vena mempunyai injap untuk membolehkan darah mengalir dalam satu arah sahaja. Okey, kita nak jawab soalan yang tadi tak habis lagi, yang diminta persamaan dan perbezaan, dan ini adalah perbezaannya. Okey, perbezaan pertama adalah ikan menggunakan peredaran tunggal, iaitu darah mengalir melalui jantung hanya sekali dalam satu peredaran lengkap. Manakala organisma Q, iaitu manusia, menggunakan peredaran ganda dua, iaitu darah mengalir dalam salur darah menerusi jantung sebanyak 2 kali dalam satu kitaran lengkap. Yang kedua, jantung ikan mempunyai 2 ruang atau jantung ikan terdiri dari 1 atrium dan 1 ventrikel, manakala jantung manusia mempunyai 4 ruang atau jantung manusia terdiri dari 2 atrium dan 2 ventrikel. Yang ketiga, darah beroksigen ikan mengalir dari insang ke sel, manakala darah beroksigen manusia mengalir dari jantung ke sel badan. Dan yang keempat, darah beroksigen ikan mempunyai tekanan yang lebih tinggi dan dipam dalam kadar yang lebih laju ke sel badan, manakala darah beroksigen manusia mempunyai tekanan yang lebih rendah dan dipam pada kadar yang lebih perlahan ke sel badan. Yang kelima, darah terdioksigen ikan mengalir dari jantung ke atrium jantung, manakala darah terdioksigen manusia mengalir dari jantung ke paru-paru. Itu sahaja untuk subtopik 10.1. Sekian, terima kasih.